InsyaAllah Muslimat semua, sebentar lagi kita akan memulakan kuliah kita. Semua diharap bersedia dengan InsyaAllah. Semua sudah bersedia untuk mendengar kuliah, dah ada buku nota semua, dah berwuduk, dah menutup aurat sepenuhnya. Terima kasih kepada yang hadir. Dapat dengar suara Kak Long pagi ni? Dengar Long, jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semua InsyaAllah Ustaz pun dah ada dekat dalam grup. Sebentar lagi kita akan mulakan 9:59, 1 minit lagi. InsyaAllah kita doakan semua sahabat-sahabat kita dipermudahkan untuk berada di dalam taman-taman ilmu pada pagi ini. Perbanyakkan niat, banyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di jalan-jalan kebaikan. Mudah-mudahan insyaAllah. Sebelum bermula, kita montaj. Mohon semua muslimat untuk offkan video sebelum kita memulakan. Pukul 10 dah insyaAllah. Sebentar ya. InsyaAllah. Panggil tengok. Ambil semua tu atas. Ambil. Lepas vaksin. Bila hadir. Vaksin tu ada dah ke? Nampak dah ke benda tu ada di mana? Ada ni memang duduk dalam tu. Semua. Bilik Abelong? Cari. Dari bilik kaya tu buat. Sebenarnya kan nak buat tu. Dan ambil tu so. Tu tak mampu nak buat kita nak buat. Tu kena orang jatuh buat. Abu-abu tu. Buat sore tu boleh. Tapi tak boleh buat sehari lah. Yang buat kita ni tak boleh buat hari tu nak siap belakang. Kena buat hari-hari. Buat saya mesti hari tu lah. Saya. Tai kucing dulu. Tai kucing. Tai kucing. Kena buat dulu bang. Lepas tu kena lak dulu. Dia kering-kering tak ada tarik tu baru masuk sekali. Wah, Kak Go tu dia sudah. Sikit ke situ. Dua kali yang dia kena banyak buah air putih. Air sabun. InsyaAllah sebentar Ustaz. Kak Long mutekan dulu ni. InsyaAllah. Buah air sabun 2 kali dah. Bang. Ya tu naik air putih. Air putih pun banyak. Ustaz, Assalamualaikum. Boleh silakan memulakan majlis Ustaz. Bismillah. Sahabat boleh dengar suara Ustaz eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء قربه وثوابه ومرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada kita sekali lagi untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah mendapat rahmat dan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu pagi yang mulia ini, Allah masih lagi berikan peluang kepada kita untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat sentiasa didekatkan dengan orang-orang yang soleh, nikmat sentiasa dihimpunkan bersama orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha, yang telah berkorban, yang telah menghabiskan seluruh usianya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita agama ini dan untuk menyampaikan kepada kita ilmu ini. Maka ilmu yang kita belajar ini semuanya adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh para ulama, oleh para sahabat, para tabi'in, disampaikan kepada para ulama, seterusnya disampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Maka kalau kita tengok pada hakikat ilmu yang kita belajar ini, sebenarnya kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita ambil ini adalah ilmu yang kita ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berdasarkan apa sanad ataupun mengambil daripada guru-guru yang mereka mengambil daripada guru-guru mereka yang mereka mengambil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya kita niatkan apa yang kita belajar pada hari ini ataupun yang sebelum ini ataupun yang akan datang, kita amalkan untuk diri kita, dan seterusnya kita nak sampaikan pula kepada orang lain supaya kita boleh meneruskan tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas-tugas para ulama, dengan kita menyampaikan segala perkara yang kita tahu kepada orang lain, khususnya kepada ahli keluarga kita, orang yang berada satu bumur dengan kita, orang yang dekat dengan kita, jiran-jiran kita. Itu adalah mereka-mereka yang berhajat kepada ilmu yang kita belajar, dan setiap orang ilmunya itu akan diberkati, ilmunya itu akan lebih memberi kesan kepadanya apabila dia mengajarkan kepada orang lain dan dia menyampaikan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Walaupun satu ilmu yang sangat kecil sekalipun, satu sunnah daripada Nabi SAW, kalau boleh kita sampaikan kepada orang lain setelah kita mengamalkannya. Setelah kita dulu mengamalkannya untuk diri kita, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Maka Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita sekali lagi pada pagi ini untuk sama-sama kita ulang kaji, untuk sama-sama kita cek balik ibadah kita, dan kita berniatkan supaya dengan majlis ilmu ini kita dapat memperbaiki ibadah kita, seterusnya dapat memperdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang sentiasa berusaha untuk mengubah dirinya kepada perkara yang baik, dan itu adalah alamat kebaikan yang ada pada seseorang itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda-tanda kebaikan yang ada pada seseorang itu apabila dia suka kepada kebaikan, dan dia gembira bila dia dapat buat kebaikan, dan dia sedih apabila dia terlepas daripada kebaikan. Kalau dia terlepas kelas ni, dia rasa sedih, dia rasa hampa, maka itulah tanda-tanda kebaikan yang Allah nakkan kepada seorang mukmin. Maka kita nak cek diri kita, adakah kita gembira dengan kebaikan yang Allah beri kepada kita, adakah kita sedih jika kita terlepas daripada kebaikan. Maka itulah tanda Allah nakkan kebaikan kepada seseorang itu. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk diri dia, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Yufaqihu fid din, Allah akan beri kepada dia kefahaman dalam agama. Bukan hanya kefahaman dalam bab fiqh sahaja, tetapi kefahaman dalam bab agama secara menyeluruh. Maka tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah mereka yang dapat ilmu, adalah mereka yang diberikan ilmu dan mereka yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Itu tanda Allah nakkan kebaikan untuk dia. Adapun tanda Allah nakkan keburukan untuk dia, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka ini dijauhkan daripada majlis ilmu, dijauhkan daripada ahli ilmu, dan dijauhkan daripada ilmu itu sendiri. Maka itu tanda Allah tak suka kepada dia. Allah tak nak
dengar rintihan dia. Allah tak nak tengok muka dia dan Allah tak nak beri rahmat kepada dia. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kena yakin dalam hati kita segala ibadah ataupun segala majlis ilmu yang kita hadir ini bukanlah di atas usaha kita. Bahkan itu adalah pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pemberian yang Allah beri kepada kita, hamba yang lemah, hamba yang banyak maksiat, hamba yang banyak salah dan dosa, tetapi Allah masih pilih kita untuk diletakkan dalam golongan-golongan orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Maka sebab itu para ulama yang dah besar pun, ulama-ulama yang dah banyak ilmu mereka pun, mereka tak nak keluar daripada title talibul ilm. Mereka tak nak keluar daripada digelar sebagai pelajar ilmu. Sebab tu kalau mereka mengajar pun pasti ada satu slot yang mereka tetapkan untuk diri mereka untuk mereka menjadi pelajar juga. Kerana banyak kelebihan yang Allah berikan kepada pelajar. Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Sebanyak mana pun ilmu kita, jangan kita melepaskan diri kita daripada menjadi seorang pelajar ilmu. Sentiasalah kita menjadi pelajar. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Daripada kecil kita sampai ke lahad. Sampai ke liang lahat kita, biarlah kita sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban, fala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau tak mampu jadi orang yang berilmu, jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Kun aliman aw muta'alliman. Kalau tak mampu jadi orang yang berilmu, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Kalau kamu tak mampu menjadi orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, jadilah kamu orang yang mendengar sahaja. Maka perbezaan di situ disebutkan oleh Nabi SAW, di antara orang yang mendengar ilmu dengan orang yang menuntut ilmu. Beza orang yang menuntut ilmu dengan orang yang hanya mendengar sahaja. Orang yang menuntut ilmu ni, dia kena semangat. Dia kena fokus. Dia kena tujukan hati dia betul-betul untuk majlis ilmu, untuk apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu itu. Itu orang yang menuntut ilmu. Adapun orang yang sekadar mendengar, itu di level yang ketiga. Dia tak sama. Maknanya perbezaan orang yang menuntut ilmu ni paling-paling kurang pun ada pen dan kertas di tangan dia. Supaya dia boleh catat apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu itu. Berbeza dengan orang yang hanya mendengar sahaja. Yang mendengar ini kurang dia punya fokus dia. Kadang-kadang dia buat perkara lain, mungkin dia tengok phone dia, mungkin dia buat benda lain. Itu hanyalah mendengar. Nabi kata SAW, kalau kamu tak mampu jadi orang yang menuntut ilmu, kamu jadilah orang yang mendengar. Maka mendengar tu duduk di level yang bawah daripada orang yang menuntut ilmu. Okey, kata Imam Syafi'i, pen itu ataupun pensel itu bagi penuntut ilmu adalah seperti haiwan apa? Allah SWT, kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah seperti haiwan yang kita buru. Kalau kita tak ikat dia, tak tambat dia akan pergi daripada kita. Begitulah juga ilmu, kalau kita tak tuliskan maka dia akan pergi daripada kita. Itu perumpamaan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i berdasarkan kepada ilmu. Ilmu seperti haiwan buruan kita. Kalau kita tak tangkap dia, tak ikat dia, tak tambat dia, maka dia akan pergi daripada kita, hilang daripada kita. Begitulah juga ilmu, kalau kita tak catatkan dia, maka dia akan pergi daripada kita. Kalau tak mampu menjadi orang yang mendengar ilmu, jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Au muhibban, cinta sahaja. Tak hadir majlis ilmu, tak dengar, tapi aku suka kepada majlis ilmu. Walaupun tak dapat hadir, aku sukakan, aku cintakan, dan aku nak sangat hadir dalam majlis ilmu. Dan jangan jadi daripada golongan yang kelima, iaitu orang yang bukan belajar, dan bukan orang alim, bukan orang yang mendengar, dan bukan juga orang yang cinta kepada ilmu, maka kamu akan celaka, kata Nabi SAW. Maka alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang saya sebutkan ada 4 perkara. Perkara pertama adalah keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur. Keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur, sama ada perkara yang keluar itu adalah perkara yang biasa keluar seperti bol, air kencing ataupun ghaid, najis manusia, ataupun perkara yang jarang keluar, tak pernah keluar pun, tapi tiba-tiba keluar, maka itu juga membatalkan wuduk. Kecuali air mani sahaja yang tak membatalkan wuduk. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang membatalkan wuduk yang telah kita bincangkan adalah apabila hilangnya akal seseorang itu. Sama ada dengan tidur ataupun selain daripada tidur, seperti mabuk, seperti pengsan ataupun seperti gila. Maka perkara-perkara itu membatalkan wuduk.
bila hilangnya akal seseorang itu. Kecuali Allahumma salli ala Muhammad, kecuali tidur yang tetap dia punya tempat duduknya itu. Di atas permukaan yang mana sehingga dia perlu angkatkan dia punya punggung dia untuk dikeluarkan angin, maka tidur secara begitu yang kita dah sebutkan syarat-syarat dia tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Dengan beberapa syarat yang kita sebutkan, 4 syarat yang mana tak membatalkan wuduk tidur seseorang yang dalam keadaan duduk. Kemudian perkara yang ketiga yang telah kita bincangkan pada kelas yang minggu lepas adalah perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk apabila bertemunya ataupun bersentuhannya kulit 2 orang, iaitu lelaki dan perempuan yang kedua-duanya itu dewasa dan kedua-dua itu adalah mereka yang ajnabi yang boleh berkahwin dan tanpa ada lapik. Kita dah sebutkan berapa syarat di situ. Ada 5 syarat di situ. Pertemuan yang pertama kulit. Keluar daripada kulit apa? Gigi, rambut dan juga kuku. Kalau sentuh gigi, sentuh kuku tak batal wuduk. Persentuhan kulit. Yang kedua lelaki dan perempuan. Perlu berbeza jantina. Yang ketiga ajnabi. Dua-duanya mestilah orang yang bukan mahram. Kalau sama-sama mahram tak batal. Yang keempat adalah dua-duanya adalah dewasa. Dua-duanya dewasa. Kita dah bincangkan apa yang dimaksudkan dengan dewasa di situ, bukan balik, bukan apa, iaitu sampai kepada had syahwat, had disyahwati oleh orang lain. Yang kelima, tidak ada lapik. Bersentuhan kulit tanpa ada lapik. Maka itulah 5 syarat yang membatalkan wuduk jika bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Baik, jadi kita tinggal yang keempat saja lagi. Tinggal yang keempat saja lagi. Masalah pada mengatakan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang keempat. Okey. Perkara yang keempat adalah memegang. Dalam bahasa Arab disebutkan massu. Mim, sin. Massu. Massu qubulil adamiyyin. Massu qubulil adami atau halaqati duburihi bi batni rahati atau butunil asabi'. Memegang. Okey, kita pakai perkataan memegang. Yang ketiga tadi bersentuh ataupun menyentuh. Sekarang kita pakai memegang. Memegang kubul. Kubul ni apa? Kemaluan yang depan. Al-adami. Kubul manusia. Kubul manusia. Maknanya keluar daripada manusia siapa? Binatang lah. Kalau sentuh kemaluan binatang tak batal wuduk. Memegang kemaluan depan manusia ataupun dubur. Okey, kubul ataupun dubur. Dengan menggunakan, bila sebut memegang, dia mesti ada pakai perkara yang spesifik sikit. Dia beza dengan bersentuhan. Memegang kemaluan, kubul ataupun dubur manusia dengan menggunakan, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perut tapak tangan. Dipanggil batnir rahah. Batn tu perut. Rahah ni tapak tangan. Menggunakan perut tapak tangan dan juga perut-perut jari. Menggunakan perut tapak tangan dan juga menggunakan perut-perut jari. Bila seseorang itu memegang kemaluan. Memegang kemaluan. Manusia sahaja. Bila sebut kemaluan, keluar daripada kemaluan perkara lain lah. Kemaluannya kubul dan dubur. Kalau bagi lelaki, kemaluan bagi lelaki kubul adalah kepala dan juga batang sekali. Dalam masalah membatalkan wuduk, bagi lelaki adalah kepala dan juga batangnya sekali. Dan juga memegang kemaluan dubur. Dubur tempat keluar najis tu. Buat contoh macam ni. Tempat keluar najis tu yang batal. Kalau kita sentuh ataupun pegang di tempat keluar najis. Tempat macam ni. Tempat keluar najis. Adapun dekat tepi, ataupun dekat daging yang kat luar tu, itu tak batal semua. Yang hanya batal hanyalah memegang tempat keluar najis saja. Yang bulat dipanggil halaqah. Halaqah ni lingkaran tempat yang keluar najis tu. Memegang kemaluan. Sama ada lelaki ataupun perempuan yang daripada manusia, depan ataupun belakang. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perut jari, perut tapak tangan ataupun perut-perut jari. Maka kita panggil apa? Menggunakan tapak tangan lah. Dengan makna yang lebih senang, menggunakan tapak tangan. Mana bahagian yang mana kalau kita sentuh dengan bahagian tersebut akan batal wuduk bila kita tekupkan tangan kita macam ni. Bila kita tekupkan tangan kita macam ni, yang mana bersentuhan itulah yang dinamakan tapak tangan.
Yang mana bersentuhan, itulah yang dinamakan tapak tangan. Itulah yang dinamakan perut tapak tangan dan juga perut jari. Okey? Yang mana bersentuhan, itulah tapak tangan. Bermaksud yang ke atas ni, okey, bukan daripada tapak tangan. Kalau sentuh menggunakan atas ni tak batal. Begitu juga di tepi-tepi jari ni. Di tepi-tepi jari ni. Okey, itu juga bukan dinamakan tapak tangan juga, tak termasuk. Okey, maka contoh kalau seorang budak kecil, budak lelaki, seorang lelaki, okey, dia sentuh kemaluan dia macam ni. Contoh menggunakan tepi jari. Ketika mana dia buang air, dia kencing, dia pegang macam ni. Batal tak batal wuduk dia? Okey, sebab dia pakai tepi ni, batal tak batal? Dia kata wuduknya batal. Wuduknya batal sebab dia kencing, bukan sebab pegang tu. Wuduknya batal sebab dia kencing. Tapi kalau dia tak kencing, dia hanya pegang sahaja, macam ni tak batal lah. Ataupun di hujung sahaja, hujung jari juga tak batal. Yang batal hanyalah bila kita menggunakan tapak tangan yang saya tekupkan ni. Yang mana bersentuhan itulah yang batal bila kita gunakan perkara tersebut untuk menyentuh ataupun memegang kemaluan. Okey, dalam masalah kemaluan ini, sama ada kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain. Sama ada kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nanti kita akan sebutkan 8 perbezaan di antara perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk dengan perkara yang keempat ni. Perkara yang ketiga yang kita belajar dulu apa? Bersentuhan kulit lelaki perempuan kan. Perkara yang keempat, menyentuh kemaluan. Ada 8 perbezaan di antara sentuh kulit lelaki perempuan dan juga Allahumma salli Muhammad pegang kemaluan. Okey? Nanti kita akan sebutkan. Dalam masalah yang keempat ini, yang batal hanyalah yang memegang sahaja. Seorang lelaki contohnya pegang kemaluan anak dia yang kecil. Dibasuh kemaluan anak dia yang kecil. Dipegang dengan tangan dia. Yang batal siapa? Hanyalah yang memegang sahaja. Yang dipegang tak batal. Okey. Dan dalam masalah yang keempat ini, pegang kemaluan ini, Allahumma salli Muhammad, kalau kita pegang kemaluan yang dah terpotong pun batal juga wuduk. Kemaluan yang dah terpotong. Contohnya orang aksiden, kemaluan dia terpotong. Dengan syarat masih lagi dinamakan kemaluan. Dengan syarat daging yang terpotong itu masih lagi dinamakan kemaluan, maka batal juga wuduk dia walaupun kita sentuh, kita pegang. Okey. Dan dalam masalah yang keempat ini juga kita katakan bahawasanya tak disyaratkan perbezaan jantina. Kalau pegang kemaluan lelaki, pegang kemaluan lelaki pun batal juga wuduk lelaki tersebut. Okey. Kalau dia pegang yang mahram pun batal juga. Tak ada masalah mahram tak mahram di sini. Selagi mana kamu menyentuh kemaluan, sama ada kepunyaan kamu ataupun bukan punya kamu, mahram ke tak mahram, lelaki ke perempuan ke, semuanya batal. Semuanya batal. Okey? Okey. Maka kita katakan perkara yang keempat yang membatalkan wuduk adalah bila mana kita memegang. Saya pakai kalimah memegang sebab kalau sentuh sama dengan perkataan tadi. Kita pakai memegang. Bila sebut memegang ni mestilah menggunakan tapak tangan. Kalau pegang kat belakang ni ke, pakai siku ke, pakai lengan ke, pakai lutut ke, semuanya tak batal. Yang batal hanyalah menggunakan tapak tangan sahaja. Menggunakan tapak tangan sahaja. Kalau ibu jadi buat macam ni. Yang mana bersentuhan itulah yang dinamakan sebagai tapak tangan. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu perkara yang keempat yang membatalkan wuduk. Okey, sekarang saya akan sebutkan 8 perbezaan di antara masalah sentuh kulit dan juga masalah pegang kemaluan. Masalah sentuh kulit tu perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk. Bersentuhan kulit lelaki perempuan. Dipanggil lams. Al-lamsu. Lam, mim, sin. Dia beza satu huruf je. Okey, lam, mim, sin itu lamas. Bersentuhan kulit lelaki perempuan. Adapun yang keempat yang kita bincang sekarang ni dipanggil massu. Mim dengan sin sahaja. Massu. Menyentuh ataupun memegang. Sekarang kita akan sebutkan 8 perbezaan di antara masalah sentuh kulit lelaki perempuan dan juga masalah pegang kemaluan. Okey, akan lebih jelas insya-Allah lepas saya terangkan ini. Kata masalah perbezaan pertama di antara pegang kemaluan dan juga sentuh kulit lelaki perempuan. Yang pertama, dalam masalah pegang kemaluan, yang batal hanyalah yang memegang sahaja. Contoh, Zaid, dia pegang, dia basuh
najis anak dia yang kecil, yang belum balik. Baby lagi. Baru lahir 2 hari, nak basuhkan najis dia. Kena pegang kemaluan dia contohnya kan. Baik. Maka Z yang pegang kemaluan anak dia yang kecil tadi, mana yang batal? Hanya dia yang batal sahaja. Hanya Z yang batal. Kalaulah kata anak dia tu dah balik sekalipun, dah besar sekalipun, tetap yang batal hanyalah yang memegang sahaja. Berbeza dengan masalah sentuh kulit lelaki perempuan. Yang menyentuh dan juga yang disentuh dua-duanya batal. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan ajnabi, dua-duanya batal. Yang menyentuh juga batal, yang disentuh juga batal. Maka itu perbezaan pertama. Perbezaan pertama. Yang kedua, perbezaan kedua. Dalam masalah memegang kemaluan, memegang hanyalah dikhususkan pada tapak tangan sahaja. Kalau pegang pakai ini, pakai benda lain semua tak batal. Berbeza dengan masalah sentuh kulit. Sentuh kulit dekat part mana-mana kulit pun semuanya batal. Sentuh kulit telinga ke, sentuh kulit dagu ke, sentuh kulit lengan ke, sentuh kulit kaki ke, semuanya batal. Okey, selagi mana dia dinamakan kulit, maka akan membatalkan wuduk. Selagi mana dia dinamakan kulit. Yang tak batal 3 sahaja kita sebut kuku, gigi dan juga rambut. Yang lain semuanya batal. Tapi dalam masalah pegang kemaluan, hanya yang ini saja yang batal. Tapak tangan saja yang batal. Kalau kita pegang dengan tapak tangan saja yang batal. Kalau pegang dengan benda lain, tak batal. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga. Dalam masalah memegang kemaluan, tak disyaratkan kena berbeza jantina baru batal. Tak. Pegang jantina lelaki, pegang kemaluan lelaki pun batal. Perempuan pegang kemaluan perempuan yang lain pun juga batal. Okey? Batal semuanya. Tak disyaratkan perbezaan jantina. Dalam masalah sentuh kulit, mesti berbeza jantina baru batal. Kalau sentuh kulit lelaki tak batal. Okey? Tapi kalau lelaki sentuh kulit perempuan baru batal. Maka itu perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang keempat. Dalam masalah memegang kemaluan, tak disyaratkan kena sampai dewasa baru batal. Walaupun pegang kemaluan anak kecil pun, yang belum balik, yang belum dewasa pun tetap batal. Dalam masalah pegang kemaluan. Berbeza dengan masalah sentuh kulit, mesti sentuh kulit orang yang dah dewasa baru batal. Maka kena disyaratkan sampai kepada had disyahwati kan, kita dah sebut sebelum ni. Yang dewasa saja yang batal. Yang tak dewasa tak batal. Itu perbezaan yang keempat. Okey. Perbezaan yang kelima. Dalam masalah memegang kemaluan, tak disyaratkan ajnabi baru batal. Walaupun pegang kemaluan mahram juga batal. Seorang abang pegang kemaluan adik dia yang lelaki contohnya. Walaupun mahram sekalipun. Tetap batal. Sebab dia masalah memegang kemaluan. Dalam masalah bersentuhan kulit lelaki perempuan, disyaratkan tidak ada mahram di antaranya. Pegang yang ajnabi, sentuh yang ajnabi saja yang batal. Kalau sentuh yang bukan ajnabi, sentuh kulit kakak dia sendiri, tak batal. Okey. Itu masalah sentuh kulit lelaki perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam masalah yang keenam, perbezaan yang keenam. Perbezaan jika anggota terputus. Batal tak kalau kita pegang kemaluan yang dah terputus daripada badan dia? Dalam masalah memegang kemaluan, batal. Selagi mana dia dinamakan kemaluan. Selagi mana masih lagi nampak rupa kemaluan. Tapi kalau dah jadi daging dah lumat, dah hancur jadi daging dah, maka itu tak batal. Kalau anggota kemaluan terputus, pegang tetap batal. Pegang gunakan tapak tangan lah. Okey. Dalam masalah sentuh kulit, kalau kita jumpa seorang lelaki jumpa tangan perempuan yang terpotong dekat atas jalan, tangan sahaja. Kalau sentuh tangan tersebut batal tak batal? Tak batal. Yang batal kalau separuh badan dan lebih. Kalau separuh badan dan lebih baru batal. Kalau sekerat-sekerat je jari sahaja ke, telinga sahaja ke, itu tak batal. Kalau kita sentuh telinga perempuan yang terpotong contohnya sebab aksiden. Tangan ke, kaki ke, anggota yang terpotong tak batal wuduk kalau sentuh berbeza jantina tadi, yang sentuh kulit tadi. Kecuali kalau yang terpotong tu separuh badan dia. Maknanya masih lagi dinamakan orang, masih lagi dinamakan tubuh manusia, maka itu yang batal. Okey. Maka berbezalah dengan masalah pegang kemaluan. Pegang kemaluan, selagi mana nama kemaluan, maka batal. Okey, tapi dalam masalah pegang kulit, sentuh kulit ni mesti lebih daripada separuh baru batal. Kalau tak lebih, kalau tangan sahaja, telinga sahaja, lidah sahaja ke, tak batal. Tak batal wuduk.
Perbezaan yang ketujuh, dalam masalah memegang kemaluan, dia boleh batal walaupun daripada seorang diri sahaja. Maknanya paling-paling kurang, seorang diri pun boleh batal wuduk. Contohnya dia pegang kemaluan dia sendiri. Tak berhajat pada orang lain pun dah boleh batal dah wuduk dia. Berbeza dengan masalah sentuh kulit lelaki perempuan, paling-paling kurang mestilah 2 orang. Tak, mestilah 2 orang sentuh kulit orang lain. Kalau sentuh kulit diri sendiri tak batal. Okey, itu perbezaan yang ketujuh. Memegang mesti tak syarat 2 orang. Seorang pun boleh batal. Pegang kemaluan sendiri pun boleh batal. Okey. Dan perbezaan yang ke-8, masalah memegang ini dikhususkan pada masalah kubul dan dubur sahaja. Pegang kubul dan dubur saja yang batal. Pegang tempat lain tak batal. Okey, tapi dalam masalah sentuh kulit lelaki perempuan, sentuh dekat mana-mana pun, sentuh dekat mana kawasan pun membatalkan wuduk. Okey, maka contoh seorang lelaki atau seorang suami lah. Seorang suami memegang kemaluan isteri. Okey, maka wuduk si suami batal tak? Kita kata batal. Batal dengan sebab apa? Dengan 2 sebab. Yang pertama dengan sebab menyentuh kemaluan, yang kedua disebabkan sentuh kulit isteri dia. Sebab isteri dia dikirakan bukan mahram. Tidak ada hubungan mahram dengan dia. Maka suami itu batal dengan sebab 2 sebab. Yang pertama disebabkan pegang kemaluan, yang kedua disebabkan sentuh kulit yang bukan ajnabi. Contoh, suami yang sama memegang kemaluan anak dia sendiri, yang lelaki. Contohnya, yang lelaki, anak dia yang lelaki, yang dah balik contohnya. Batal tak wuduk si ayah tadi? Batal. Sebab apa? Sebab memegang kemaluan. Sebab memegang kemaluan. Bukan disebabkan satu kulit lelaki perempuan. Taib. Ayah yang sama pegang kemaluan anak dia yang perempuan contohnya. Anak dia yang perempuan. Batal tak batal? Dia katakan batal juga wuduk ayah dia. Tapi tak batal wuduk anak perempuan dia. Yang batal hanyalah wuduk si ayah. Si ayah batal kerana apa? Kerana Allahumma salli alaihi dia memegang kemaluan. Walaupun anak dia sendiri. Lelaki pun batal, dia pegang, perempuan pun batal. Perempuan tadi tak batal kenapa? Sebab yang memegang kulit dia adalah si ayah, dan ayah itu ada hubungan mahram. Maka wuduk si perempuan tak batal, anak yang perempuan tak batal. Yang wuduk ayah lelaki yang batal. Okey. Maka itu 8 perbezaan di antara masalah memegang kemaluan dan masalah sentuh kulit lelaki dan juga perempuan. Okey. Maka cukuplah 4 perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, sentuh kulit lelaki perempuan. Yang keempat, memegang kemaluan menggunakan tapak tangan. Okey, maka itu 4 perkara yang membatalkan wuduk. Alhamdulillah. Kita dah selesai tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi saya tadi tanya Kak Long, kita nak sambung apa lepas ni? Masa pun ada lagi dalam setengah jam. Kita nak bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan wuduk lagi. Apa lagi yang perkara yang tak dibincangkan lagi berkaitan dengan wuduk? Kita dah bincang tentang rukun-rukun wuduk, syarat sah wuduk, sunat wuduk dengan makruh wuduk pun kita dah bincangkan. Dan terakhir ini kita bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Adab berwuduk pun kita dah bincangkan, walaupun sedikit sahaja. Jadi saya cadang kepada Kak Long tadi, kalau boleh sebelum kita masuk kepada bab mandi, sebab selepas wuduk ni mandi wajib. Nanti saya jawab soalan. Nanti saya jawab soalan. Baik. Sebelum kita masuk pada bab mandi wajib, insya-Allah pada minggu depan kita masuk kepada bab mandi wajib. Dan kita masuk pada bab najis sikit insya-Allah pada minggu depan. Saya nak masuk sikit pada masalah yang mungkin jarang dibincangkan. Satu rukhsah, satu keringanan yang Allah beri kepada kita. Kita panggil hukum menyapu di atas khuf. Mungkin ada yang tak pernah dengar lah. Hukum menyapu di atas khuf. Sebab ini berkaitan dengan wuduk kita. Perkara ini sebenarnya tak wajib tahu pun. Tapi kalau tahu lebih baik. Okey, sebab dia masalah rukhsah. Kita boleh pakai benda ni. Kita boleh buat benda ni. Iaitu menyapu di atas khuf. Hukum menyapu di atas khuf. Ada satu keringanan yang Allah beri kepada kita, yang mana bila kita nak berwuduk, kita tak perlu basuh kaki. Kita hanya perlu sapu di atas khuf. Khuf tu apa khuf? Khuf ni satu pakaian yang dipakaikan di kaki, yang menutup bahagian kaki kita
yang biasanya dibuatkan daripada kulit. Yang mana bila kita pakai benda ni, kita tak wajib basuh kaki dah. Kita hanya sapu di atas khuf tadi. Khuf ni bukan stocking, bukan kasut. Dia khuf. Dia satu pakaian yang dibuat daripada kulit. Dinamakan khuf. Yang mana Nabi SAW sendiri pakai. Nabi SAW pernah pakai khuf ini. Maka siapa yang pakai dengan niat nak ikut Nabi, maka dapat pahala sunat. Tapi pakai khuf, hukumnya apa? Hukumnya bergantung. Hukumnya bergantung. Ada hukum wajib pakai khuf, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada sunat. Baik. Tapi hukum asalnya memakai khuf adalah harus sahaja. Hukum memakai khuf adalah harus sahaja. Sebab dia dari segi pakaian sahaja. Tetapi kalau kita niatkan memakai khuf ini ikut Nabi SAW, baru dapat pahala sunat. Baru dapat pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Dan hadis yang menceritakan tentang khuf ini, lebih daripada 70 orang sahabat yang menceritakan bahawasanya Nabi pakai khuf dan sapu di atas khuf. Okey, dan itu adalah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi SAW. Yang mana bila kita pakai khuf ni, kita tak perlu basuh kaki. Okey, kaki saja, muka kena basuh, tangan kena basuh, kepala kena sapu. Datang 4 kaki, kita hanya sapu sahaja. Di sini saya ada bawa sini khuf, contoh khuf ni. Okey. Mungkin ada yang pernah tengok, ada tak pernah tengok. Okey, khuf ini sebenarnya tak disyaratkan hanya boleh pakai pada musim sejuk sahaja. Musim panas ke, musim hujan ke, musim apa ke boleh pakai. Tak disyaratkan hanya musim sejuk saja boleh pakai. Tetapi biasanya orang akan pakai pada musim sejuk lah. Sebab tak nak basahkan kaki dia. Sebab sejuk. Maka dia hanya sapu di atas khuf sahaja. Okey, bila dia ambil wuduk, dia sapu sahaja. Sekali sapu cukup, tak perlu basuh kaki. Cuma ada syarat-syarat dan ada perkara-perkara yang kita perlu belajar sebelum kita mengamalkan pakai khuf ini. Kena tahu dulu apa syarat khuf tu, apa yang membatalkan khuf itu, dan berapa dia boleh pakai, berapa lama dia boleh pakai. Tapi kalau orang tanya yang mana lebih afdal, pakai khuf ke basuh kaki? Afdalnya adalah basuh kaki lah. Afdalnya adalah lebih afdal basuh kaki. Sebab tu kita kata tak sunat pakai khuf ni. Kecuali bila kita berhajat. Tapi kalau kita pakai khuf dan kita niatkan nak ikut Nabi SAW, dapat pahala juga. Maka hukum memakai khuf hanyalah harus sahaja. Harus sahaja. Kecuali kalau datang perkara-perkara yang lain lah. Contohnya, kita kata apa? Tak sempat nak solat melainkan dengan khuf, maka diwajib pakai khuf. Contohlah. Okey. Maka kita katakan khuf ni adalah satu keringanan. Okey. Mula-mula kita nak bincangkan tentang apa itu khuf. Ini khuf. Ini contoh khuf lah. Nanti kita akan bincangkan syarat khuf itu apa sendiri. Syarat khuf itu apa. Okey. Bagi seseorang yang memakai khuf ini, dia boleh dapat waktu dia berapa lama. Kalau orang yang berada di rumah dia sendiri, dipanggil mukim, yang dia tidak musafir, maka dia boleh sapu selama 24 jam. Selama 24 jam dia boleh pakai khuf ini dan dia tak basuh kaki selama 24 jam. Okey, berbeza dengan orang yang musafir. Orang yang musafir ni orang yang keluar daripada kampung di sini, orang keluar daripada rumah di sendiri untuk pergi berhijrah ke tempat lain lah. Sama ada dia pergi bekerja ke, pergi ziarah ke, dipanggil orang musafir. Maka dia diberi waktu lebih banyak daripada orang yang mukim, iaitu 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan bermula waktu itu adalah ketika mana dia berhadas. Okey, bermula waktu dia boleh gunakan sapu ini selama mana? Kalau 24 jam itu bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Bermula waktu tu bila? Bila dia nak kira 24 jam tu, daripada mula-mula dia pakai khuf ke ataupun daripada waktu mana? Contoh saya buat, saya duduk dekat rumah, saya pakai khuf ni pukul 10 pagi. Contoh, pukul 10 pagi saya pakai khuf. Adakah 24 jam itu dikira daripada 10 pagi? Maknanya 10 pagi besok baru habis waktu dia? Bukan. Waktu dia bermula bila saya mula berhadas. Bila saya mula berhadas. Contohnya saya pakai pukul 10 pagi, saya berhadas pukul 12 nanti baru saya berhadas. Okey, saya berhadas pukul 12. Pukul 1:30 masuk waktu zuhur contohnya. Okey, masuk waktu zuhur. Maka saya pun ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai 4 kaki saya hanya sapu sahaja. Sapu sahaja. Sekali. Dah sah wuduk saya. Okey? Okey. Dan setiap kali saya berhadas, saya boleh berwuduk macam tu. Sampai bila? Okey, sampai pukul 10 besok.
sampai pukul 12 besok baru saya kena buang balik, kena ambil wuduk baru balik. Sebab saya boleh berhadas pukul berapa? Pukul 12. Saya pakai pukul 10, tapi waktu 24 jam itu dikira daripada waktu bermulanya hadas. Waktu bermulanya hadas. Okey, kena faham bila waktu pakai khuf dan bila kamu mula berhadas. Dan waktu mula berhadas itulah adalah waktu bermulanya pengiraan waktu yang diberikan oleh syarak. Kalau orang mukim 24 jam, kalau orang musafir diberi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Okey, maknanya kalau orang pergi musafir, dia pakai khuf dekat rumah dia. Tapi dia mula bermusafir. Tapi dia berhadas dekat tengah-tengah jalan dah. Maka waktu 3 hari 3 malam tu bermula bila waktu dia berhadas. Okey. Sekarang kita akan bincangkan tentang syarat-syarat nak sapu khuf ni. Syarat-syarat nak dibolehkan sapu khuf ini dan wuduknya dikira sah, ada beberapa syarat. Ada 6 syarat sebenarnya. Yang pertama adalah kena pakai khuf ini selepas kita sempurnakan wuduk kita dulu. Khuf ini wajib dipakai ataupun mestilah dipakai setelah kita dah berwuduk secara sempurna. Setelah kita berwuduk secara sempurna. Kalau seseorang tu belum berwuduk lagi, sekarang tak ada wuduk, tiba-tiba dia pakai khuf. Lepas tu baru dah nak berwuduk, nak pakai sapu, tak boleh. Dia kena ambil wuduk yang sempurna dahulu, baru dia pakai khuf. Nanti lepas dia berhadas, nak berwuduk kali kedua, baru dia boleh sapu. Selagi mana tak berwuduk sempurna lagi, tak boleh pakai lagi. Bukan kata tak boleh pakai. Maknanya kalau wuduk yang kedua, tak boleh pakai sapu lagi. Kena basuh juga kaki dia. Okey? Maka syarat pertama, hendaklah memakai khuf ini selepas wuduk yang sempurna. Okey, sila fokuskan. Saya akan buat contoh. Contoh seseorang tu basuh muka. Okey, basuh tangan. Basuh kaki, basuh tangan kiri, sapu kepala dan basuh kaki. Kanan dan kiri. Barulah dia pakai khuf. Okey, barulah dia pakai khuf. Nanti dia berhadas. Nak wuduk kali kedua, barulah dia boleh sapu ke atas kaki dia, atas khuf dia. Tak perlu basuh kaki dah. Selama 24 jam. Okey. Kalau seseorang tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kanan. Okey, dia basuh kaki kanan, dia pakai khuf kanan. Dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf kiri. Sah ke tak sah? Kita katakan. Okey, dia basuh kaki kanan, dia pakai khuf sebelah kanan. Dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf sebelah kiri. Sah ke tak sah pemakaian khuf dia? Boleh tak nanti dia nak sapu khuf? Kita katakan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia memakai khuf sebelum sempurna wuduk dia. Jadi apa dia kena buat sekarang? Adakah dia kena ambil wuduk daripada awal balik? Ataupun dia hanya buang khuf dia sahaja? Kedua-dua belah khuf kena buang ke? Ataupun buang sebelah sahaja? Yang dia kena lakukan hanyalah membuang, menanggalkan khuf yang sebelah kanan sahaja. Pakai balik. Tanggalkan balik, pakai balik. Sebab apa kita kata yang sebelah kanan sahaja? Sebab yang sebelah kiri dah sah. Sebab yang kiri dia pakai selepas sempurna wuduk dia. Yang masalah sekarang yang sebelah kanan. Sebab dia pakai yang sebelah kanan sebelum basuh kaki kiri. Maka yang dia perlu dia hanya perlu buat hanyalah menanggalkan khuf yang sebelah kanan, pakai balik. Itu saja yang kena buat. Tak kena ambil wuduk balik apa semua. Okey, untuk kita faham bahawasanya khuf ini hanya sah setelah dia melakukan wuduk yang sempurna. Boleh faham Contoh saya buat tadi boleh faham. Dia basuh kaki kanan, dia pakai khuf kanan. Lepas tu dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf kiri. Yang kiri tu dah sah dah. Sebab yang kiri dah dipakai selepas sempurna wuduk. Yang masalah sekarang yang kanan sahaja. Maka dia kena buang yang kanan, pakai balik. Cuma dia tak dapatlah pahala mendahulukan yang kanan. Sebab dia dah pakai yang kiri dahulu. Kalau dia nak dapat pahala yang mendahulukan yang kanan, dia kena buang dua-dua. Untuk dapatkan pahala mendahulukan yang kanan. Okey, itu syarat yang pertama. Perlulah memakai khuf ini selepas sempurna wuduk. Yang kedua, khuf itu sendiri kenalah khuf yang kuat. Khuf yang dibuat daripada sesuatu perkara yang kuat. Yang mana kita boleh berjalan memakaikan khuf itu. Kalau seseorang buat khuf daripada kertas contohnya. Kertas nipis. Boleh tak? Dia buat khuf itu daripada kertas. Kita katakan tak boleh sebab tak kuat. Sebab khuf ni mestilah daripada kita panggil apa? Daripada bahan-bahan yang kuat. Yang boleh digunakan untuk berjalan. Boleh digunakan untuk musafir. Maka biasanya dibuatkan daripada kulit. Kulit ni kuat. Kita pakai ni untuk jalan pun tak ada masalah. Tak akan koyak. Okey.
Maka khuf itu mestilah dibuat daripada perkara-perkara yang kuat, yang qawi. An yakuna qawiyain. Kedua-dua khuf itu mestilah daripada bahan-bahan yang kuat. Okey. Maka khuf daripada contohnya kulit yang nipis sangat. Boleh tak? Tak boleh. Mestilah kulit yang tebal. Yang mana boleh digunakan untuk berjalan di atas tanah. Okey, yang mana tak akan terkoyak kalau dipakaikan untuk berjalan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, khuf itu mestilah dibuat daripada bahan-bahan yang kalis air. Dibuat daripada bahan-bahan yang kalis air. Bermaksud khuf daripada kain tak boleh. Sebab tu stokin tak boleh. Tak cukup pakai stokin. Dia kata stokin aku ni dah macam khuf dah. Dia pun sapu atas stokin saja. Tak boleh. Sebab stokin ni daripada kain. Dan kain masuk air. Tak apa? Tak kalis air. Dia kena syarat yang ketiga, khuf itu mestilah dibuat daripada bahan yang kalis air. Dengan maksud apa? Bila kita simbahkan air di atas ni, tak akan sampai air ke atas kulit kita, kulit kaki kita. Itu syarat khuf yang ketiga. Dan syarat yang keempat, khuf itu mestilah dibuat daripada perkara yang suci. Maknanya bukan dibuat daripada perkara yang najis. Contohnya dibuat khuf dia daripada kulit khinzir ataupun kulit anjing, tak boleh. Khuf itu mestilah daripada perkara-perkara yang suci. Kulit binatang biasa yang dah disamak contohnya. Kulit kambing ke, kulit lembu ke, kulit harimau ke, yang dah disertu, yang dah disamak. Bukan sertu, yang dah disamak. Maka syarat yang keempat, mestilah khuf itu dibuat daripada bahan yang suci. Syarat yang kelima, mestilah khuf itu menutup bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk. Okey. Kaki kita yang wajib dibasuh ketika wuduk sampai ke mana? Sampai ke buku lali kan? Maka khuf itu juga mestilah menutupi buku lali seseorang itu. Okey. Maka kalau khuf dia sampai kat sini saja, contohnya khuf dia sini saja, bawah ni je. Tak tutup buku lali, maka tak boleh. Maka sebab tu khuf ni dia sampai ke sini, dia menutup buku lali. Khuf itu mestilah menutup bahagian yang wajib dibasuh ketika wuduk. Bahagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Ada sejenis khuf tu, dia sampai sini saja. Dia sampai kat sini saja. Dia tak tutup buku lali. Itu tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Maknanya tak boleh pakai untuk dapatkan rukhsah sapu di atas khuf. Nak pakai buat jalan tak ada masalah. Cuma tak bolehlah ambil rukhsah keringanan yang kita katakan hanya sapu sahaja. Itu syarat yang kelima. Okey. Dan syarat yang terakhir adalah Allahumma salli Muhammad, tidak berlaku kepada orang yang memakai khuf itu hadas besar. Hadas besar. Apa hadas besar? Contohnya keluar mani ke, setubuh ke, keluar haid ke. Okey. Bila berlaku hadas besar ni keluar mani dengan setubuh lah. Hadas besar keluar mani dengan setubuh. Okey, bila berlaku hadas besar, maka tak boleh dah. Contoh, seseorang tu pakai khuf pagi. Tiba-tiba petang tu dia junub, keluar mani contohnya. Maka wajib ditanggalkan khuf dan dimandi wajib. Mandi wajib tidak ada sapu khuf. Mandi bahagian atas, bahagian kaki nak sapu tak boleh. Dalam masalah mandi wajib tidak ada sapu khuf. Sapu khuf ini hanyalah pada masalah wuduk sahaja. Masalah wuduk sahaja. Okey, maka syarat yang keenam, tak berlaku kepada dia hadas besar. Hadas besar. Sebab khuf ini ataupun sapu di atas khuf ini hanyalah gantian bagi basuhan kaki dalam masalah wuduk sahaja. Bukan gantian basuh kaki dalam masalah mandi wajib. Okey, boleh faham? Itu syarat, 6 syarat kalau nak pakai khuf. Yang pertama kita katakan kena pakai khuf selepas wuduk yang sempurna. Yang kedua, mestilah khuf yang kuat daripada kulit. Yang ketiga, mestilah khuf itu dibuat daripada bahan yang kalis air. Yang keempat, mestilah khuf itu dibuat daripada perkara yang suci, bukan najis. Yang kelima, mestilah khuf itu menutup bahagian kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Dan yang keenam, mestilah tak berlaku kepadanya hadas besar. Okey, maka khuf yang dibuat daripada, pernah tengok tak kasut boot? Kasut boot orang panggil kasut boot. Kasut yang orang buat pergi kerja tu. Yang dia tinggi sampai dekat betis tu. Warna kuning ada, warna merah ada. Yang itu boleh tak pakai, yang tu boleh pakai. Sebab dia cukup syarat. Dia cukup syarat. Dia melebihi buku lali dan dia kuat dan dia kalis air, maka boleh pakai. Kasut boot saya cuba cari sekejap dekat Google ada tak? Nampak. Okey, sekejap saya cuba share sekejap. Nampak tak?
Nampak tak kasut boot ni? Dekat Shopee pula buka. Nampak Ustaz. Nampak Okey. Kasut boot tu boleh pakai. Boleh pakai menjadikan khuf. Maknanya siapa yang pakai kasut ni lepas dia berwuduk, maka dia tak perlu buang dah. Kalau nak berwuduk, dia hanya sapu dekat atas saja. Sebab dia cukup syarat. Tapi biasa orang pakai ni lah. Yang kulit ni. Senang nak yang pakai yang tu, susah nak solat. Nak solat susah sebab kita nak lipatkan jari kita susah. Okey. Seterusnya apa tadi? Allahumma salli Muhammad. Okey, seterusnya kita nak bincangkan tentang bagaimana kita nak sapu punya ni. Bila kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan sampai kepada 4 kaki, time 4 kaki kita hanya wajib sapu dekat atas ni sahaja. Basahkan tangan kita, sapu dekat atas. Sekali sahaja. Tak sunat 3 kali. Dan tak sunat basuh pun. Makruh basuh dan makruh 3 kali. Yang wajib hanyalah sapu sekali sahaja. Okey. Okey, yang sunat, okey, itu kaifiah yang wajib Yang sunat, macam mana saya nak buat Saya susah nak buat sebab saya tak boleh angkat kaki sini. Yang sunat, tangan kiri kita dekat bawah, tangan kanan dekat atas. Okey? Susah nak tunjuk sini. Tapi insya-Allah nanti saya cuba cari video ke apa ke. Okey? Yang sunat dia ada kaifiah dia. Macam ni. Tangan kanan, tangan kiri daripada bawah, daripada belakang ke depan, tangan kanan daripada depan ke belakang. Dia jadi macam ni. Okey? Itu cara sunat dalam menyapu khuf. Tapi yang wajib hanyalah daripada atas. Yang wajib hanyalah daripada atas. Yang bawah tak wajib basuh pun, tak wajib sapu pun. Yang wajib hanyalah daripada atas sahaja. Sebab itu Imam Sayyidina Ali kata, kalaulah agama ini dikiaskan dengan akal kita, mestilah khuf akan wajib basuh, akan wajib sapu daripada bawah. Sebab yang kotornya dekat part bawah. Tapi kenapa yang wajib hanyalah daripada atas? Sebab agama ini bukan menggunakan akal kita. Agama ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan melalui Nabi SAW. Maka tak boleh kita nak kiaskan agama ini dengan akal kita. Nak menguatkan agama boleh pakai akal. Tapi untuk mentasyri'kan bukan pakai akal. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khuf wajib sapu daripada atas. Sedangkan yang pakai hanyalah yang daripada bawah. Yang kotor hanyalah kat bawah. Kenapa sapu dekat atas? Maka itu satu tanda bahawasanya agama kita ini bukan datang berdasarkan akal kita, akal manusia. Bukan. Semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada ibadah yang tak masuk akal. Contohnya apa ibadah yang tak masuk akal? Tawaf dekat Kaabah. Apa fungsi dia tawaf dekat Kaabah? Tak ada. Dia memang kita, cara penyembahan kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita tanya kenapa kita nak kena buat macam ni. Tanpa kita tanya apakah hikmah di sebalik ibadah tersebut. Pasti ada kebaikan, tapi kita yang tak nampak. Okey? Maka ibadah kita, agama kita bukan dikiaskan dengan akal. Tapi kalau untuk akal, untuk menguatkan pemahaman kita dalam agama, itu betul. Cuma jangan hanya bergantung kepada akal sahaja. Antaranya, tengok khuf ni. Sapu dekat atas yang wajib. Yang bawah tak wajib. Bahkan sunat sahaja sapu kat bawah. Okey? Maka itu kaifiah ataupun cara untuk kita menyapu khuf ini. Yang terakhir kita nak bincangkan perkara-perkara yang membatalkan basuhan khuf ini. Yang pertama, akan batal khuf ini bila kita buang daripada kaki kita. Kalau tercabut, tertanggal daripada kawasan kaki kita, walaupun sebahagian sahaja, anak dia tarik khuf dia tiba-tiba. Bila dah tertanggal sedikit daripada kaki kita, kita katakan dah batal dah, dia kena ambil wuduk baru balik. Kena ambil wuduk baru balik. Okey, kalau tertanggal khuf tersebut. Yang kedua akan batal bila habis waktulah. Bila habis waktu. Kalau dah sampai 24 jam, cukup 24 jam, maka dah habis waktu dia kena tanggalkan khuf, ambil wuduk baru, pakai khuf balik. Okey, kena ambil wuduk yang baru, kena ambil wuduk yang basuh kaki. Baru dipakai balik. Okey, kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Dan perkara yang terakhir dalam masalah membatalkan khuf ini, apabila berlaku padanya hadas besar. Kalau berlaku pada dia hadas besar, maka sekarang dia wajib cabutkan khuf dia, tanggalkan, dia pergi mandi wajib, dah wuduk sempurna, pakai khuf balik. Maka itu 3 perkara yang membatalkan bolehnya sapu di atas khuf. Yang pertama, bila khuf ini ditanggalkan. Walaupun sebahagian sahaja. Walaupun tanggal sebelah sahaja, juga batal. Maksudnya kena buang dua-dua, kena ambil wuduk baru. Yang kedua, bila dah habis tempoh dia. Yang ketiga, bila berlaku hadas besar. Bila berlaku hadas besar. Baik. Maka itu masalah yang saya nak bincangkan di sini. Mungkin ada yang tak pernah dengar tentang khuf ini. Tapi hari ini kita tahu, Alhamdulillah. Kita boleh amalkan benda ni. Boleh cari dekat khuf ni, dekat Shopee pun banyak.
Biasa kalau saya dekat sana, dekat Tarim, saya pakai ketika musim sejuk lah. Musim panas tak pakai sebab berpeluh kaki kita kalau panas. Biasa pakai musim sejuk. Sebab musim sejuk kat sana memang sangat-sangat sejuk dan agak sukar untuk kita sentiasa berwuduk. Nak ambil wuduk selalu tu susah sikit. Sebab dia sejuk. Bila kita ambil wuduk, sejuk, angin pula datang, dia makin sejuk lagi. Tapi kalau kita pakai khuf, kita basuh muka, tangan, kepala, part kaki kita sapu sahaja. Dah satu keringanan bagi orang yang dalam keadaan sejuk. Alhamdulillah. Itu keringanan yang Allah beri kepada kita. Tapi dalam masalah khuf ni tak tunggu musim sejuk baru boleh pakai. Musim panas ke, musim bunga ke, bila-bila waktu boleh pakai. Yang penting kena ada ilmu. Nak pakai kena ada ilmu dulu. Kena ada tahu hukum dulu. Apa syarat-syarat dia, apa perkara yang membatalkan dia, niat dia macam mana. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Sampai di situ saja. Jadi kita dah selesai masalah wuduk. InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada masalah mandi wajib. Masalah mandi wajib. Mandi wajib pun tak banyak sangat. InsyaAllah kalau sempat kita sambung dengan masalah najis. Kita sebutkan beberapa najis yang perlu kita tahu dan cara basuh najis itu sendiri. Wallahu a'lam. Saya tengok soalan. Tadi ada soalan nampak. Okey, Ustaz, ibu susuan dengan anak angkat. Anak angkat. Anak angkat ni ada pertalian hubungan tak dengan ibu susuan? Apa maksud ibu susuan tu? Ibu susuan dengan anak angkat tu maknanya soalan tu sedikit keliru tu. Ibu susuan dengan anak ke? Ibu susuan dengan anak angkat? Kalau ibu susuan dengan anak susuan tak batal. Okey? Tapi dengan anak angkat. Ibu susuan dengan anak angkat. Maknanya anak angkat lah, bukan ibu susuan lah. Ibu pun bukan ibu susuan. Ibu biasa, ibu angkat juga. Ibu angkat dengan anak angkat. Kalau soalan, ibu angkat dengan anak angkat batal ke tak batal? Batal. Ibu angkat dengan anak angkat. Ibu angkat dengan anak angkat batal. Okey? Tapi kalau ibu angkat itu pernah menyusukan anak dia. Pernah menyusukan anak angkat yang dia ambil itu dan cukup syarat penyusuan, maka dia akan menjadi ibu susu. Dan tak dinamakan anak angkat dah, dia akan jadi anak susu. Itu tak batal. Sebab ada setengah orang, dia nak selamat daripada masalah ni, bila dia ambil anak angkat yang kecil, yang baby tu, dia dah mula susukan untuk susukan baby tersebut pakai susu dia. Cukup 5 kali dan baby itu kurang daripada 2 tahun, maka cukuplah syarat untuk menjadikan ibu itu sebagai ibu susu. Anak tu tak nama anak angkat dah, namanya anak susu. Anak susu tak batal. Okey, asalnya mungkin anak angkat, tapi dah berubah menjadi anak susu. Tak batal dengan ibu dia, tak batal dengan anak ibu tadi pun tak batal. Kita dah bincangkan pada minggu lepas masalah-masalah susuan. 7 golongan yang tak terbatal dalam masalah susuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi orang yang sentiasa berhadas, jika telah terbatal wuduknya dan perlu ambil semula untuk menunaikan solat sunat, adakah niat wuduknya sama? Sama juga. Untuk masalah orang yang daimul hadas. Bila mereka nak mengambil wuduk, niat mereka kan berbeza. Saja aku ambil wuduk untuk membolehkan aku solat fardu. Untuk membolehkan aku solat fardu. Okey? Bila dia niat untuk membolehkan aku solat fardu, maka wuduk tersebut dia boleh gunakan untuk satu solat fardu dan berapa banyak pun solat sunat. Okey? Berapa banyak solat sunat pun dia boleh guna. Tapi kalau dia hanya berwuduk, saja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat sunat sahaja. Disebut solat sunat sahaja. Maka wuduk tersebut hanya boleh digunakan untuk solat sunat sahaja, tak boleh digunakan untuk solat fardu. Maka kalau dia nak buat solat sunat, dia boleh buat 2 pilihan. Nak ambil wuduk guna niat, saja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat fardu pun boleh, saja aku ambil wuduk untuk membolehkan aku solat sunat pun boleh. Dua-duanya boleh. Okey? Dua-duanya boleh. Tapi kalau nak solat fardu, mesti kena niat, saja aku ambil wuduk untuk membolehkan aku solat fardu sahaja. Dan dia boleh gunakan wuduk tersebut untuk solat sunat. Sebab yang fardu lebih kuat daripada yang sunat. Okey, Umi Idayu harap faham soalan ni. Kalau tak faham boleh tanya balik. Kemudian soalan lagi, Ustaz, kalau situasi ambil wuduk di tandas, belum dapat basuh kaki, adakah jarak untuk basuh kaki itu dalam keadaan wuduk belum kering, atau kalau dah kering sebelum sempat basuh kaki, macam mana? Dalam situasi berada di luar, sudah untuk jumpa tempat berwuduk. Okey, kita dah sebut sebelum ini, masalah berwuduk tak wajib segera. Tak wajib segera. Dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, lepas tu tak basuh kaki lagi. Lepas 2 jam lepas tu, baru dia nak basuh kaki, boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Dengan syarat dia bukan orang yang daimul hadas. Dia bukan orang yang sentiasa berhadas. Orang yang tak ada sakit. Maka dia boleh jarak-jarakkan di antara anggota wuduk dia.
Walaupun dah kering sekalipun boleh basuh kaki lepas tu. Okey, dengan syarat dia bukan daimul hadas, dia bukan orang yang sentiasa berhadas, dan dengan syarat tak berlaku apa-apa yang membatalkan wuduk ketika mana jarak nak basuh kaki tu. Okey, kalau dah berlaku perkara yang membatalkan wuduk, maka dia kena mula daripada awal balik. Okey. Contoh dia ambil wuduk pukul 10 pagi, tapi tak basuh kaki lagi, pukul 11 baru nak basuh kaki. Okey? Maka boleh, tak ada masalah. Selagi mana pukul 10 sampai ke 11 tu tak ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk berlaku kepada dia. Niat wuduk pakai khuf sama dengan khuf, sama sahaja. Niat wuduk dalam pakai khuf sama sahaja. Cuma basuh kaki tak perlu basuh kaki. Ustaz, adakah daimul hadas boleh menggunakan kaedah khuf tadi? Boleh, tak ada masalah. Daimul hadas boleh pakai khuf. Cuma dia, Allahumma salli Muhammad, daimul hadas kalau pakai khuf apa masalah dia? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia kena ambil wuduk sempurna dululah. Ambil wuduk sempurna dahulu. Batal ke wuduk ibu tiri yang bersentuhan dengan menantu tiri lelaki dewasa? Ya Allah. Ibu tiri dengan menantu tiri. Okey, dalam masalah musaharah, yang masalah tiri-tiri semuanya batal. Okey? Marini, Puan Marini, dalam masalah sentuh mahram tak mahram, mahram tak mahram kita dah sebut sebelum ni 4 masalah mahram kan? Ibu mertua, menantu, ayah tiri dengan anak tiri. Yang ini yang tiri-tiri dan juga mertua dengan menantu ni yang nasab sahaja. Yang tiri semuanya batal. Maka dalam masalah wuduk ibu tiri dengan menantu tiri, yang saya faham ini juga batal. Maknanya dia bukan mahram. Sebab ibu tiri dengan menantu tiri itu kalau mati ayah dia tu, dia boleh kahwin dengan menantu tiri. Maka dia batal wuduk dan dia bukan mahram. Okey? Sebab dalam masalah musaharah yang tiri-tiri semuanya batal. Menantu tiri ke suami menantu tiri apa lagi? Mak mertua tiri ke? Semua tu batal Semua tu bukan mahram. Okey, contoh saya buat Zaid kahwin dengan Fatimah. Fatimah ada ayah. Ataupun terbaliklah. Zaid kahwin dengan Fatimah. Zaid ada ayah. Susah nak buat contoh. Sekejap. Zaid kahwin dengan Fatimah. Fatimah ada ibu. Okey, Fatimah ada ibu ataupun ada ayah lah. Okey. Tiba-tiba ayah Fatimah tadi kahwin yang kedua yang merupakan ibu tiri daripada Fatimah. Okey, ibu tiri bagi Fatimah itu dengan Zaid batal tak batal? Dipanggil ibu mertua tiri. Batal. Dengan Zaid batal. Yang tak batal hanyalah ibu mertua yang sebenar itu sahaja. Yang ibu Fatimah itu sahaja yang batal. Ibu mertua tiri batal. Okey, yang tak batal hanyalah ibu Fatimah sahaja. Ibu tiri Fatimah batal dengan Zaid. Boleh faham Itu ibu mertua tiri kita panggil. Okey. Ustaz, bagi orang yang sering keluar angin seperti kentut, ni ambil wuduk untuk dirikan solat sekiranya diyakini solat mungkin tidak kentut masa dan boleh. Sekejap Bagi orang yang sering keluar angin seperti kentut, niat ambil wuduk untuk dirikan solat fardu. Sekiranya diyakini tidak terkentut semasa dan solat fardu, bolehkah terus solat qada selepas itu? Ini soalan apa ni? Soalan daimul hadas ke? Siti Nurbahayah. Ini bagian daimul hadas ke? Kalau dia memang daimul. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tapi maksudnya dia bukan sentiasa berhadas ni. Dia macam katakan dia gastrik. Selalu bila hari dia puasa, memang sering rasa macam nak terkentut. Jadi boleh ke waktu tu bila tahu keadaan macam tu, so setiap kali nak solat fardu akan ambil wuduk dengan niat untuk mendirikan solat fardu. Tapi anda kata waktu dia solat dan selesai solat dia yakini tidak terkentut, boleh tak terus nak dirikan solat qada ataupun kena ambil wuduk baru? Okey, faham. Okey, sekarang cerita dia tadi puan sebutkan dia selalu nak terkentut. Okey, nak terkentut tu belum kentut lagi, okey?
Kalau dia memang rasa was-was sahaja, dia tak yakin, maka tak perlu pun sebenarnya dia ambil wuduk daimul hadas. Dia ambil wuduk biasa saja, selagi mana dia tak yakin. Tapi kalau memang dia yakin, dia memang akan selalu keluar angin. Memang yakin keluar angin. Okay, sekarang baru kita hukumkan dia adalah orang yang daimul hadas. Maka orang yang memang yakin dia sentiasa keluar angin. Okey, maka dia boleh ambil wuduk menggunakan niat wuduk dia apa? Saja akan ambil wuduk untuk membolehkan aku solat fardu. Okey, untuk membolehkan dia solat fardu. Itu panggil wuduk orang yang daimul hadas. Maka wuduk orang yang daimul hadas ini syarat dia apa? Syarat dia hanya boleh menggunakan satu solat fardu sahaja. Walaupun dia rasa tak buang dah lepas tu. Tak buang angin ketika mana dia solat ketika itu. Rupanya kebetulan hari itu tak keluar angin. Tak. Saya katakan tak boleh juga dia pakaikan wuduk tersebut. Sebab apa? Sebab niat dia tadi untuk dibolehkan untuk pakai satu solat fardu sahaja. Dia batal ke tak batal tu kita yang kedua. Sekarang masalah dia niat dia pakai niat daimul hadas. Bila pakai niat daimul hadas, syarat dia memang macam tu. Boleh hanya pakai untuk satu solat fardu sahaja. Tapi kena faham dalam masalah keluar angin ni, biarlah kita yakin dahulu kita ni jenis yang keluar angin betul-betul ke ataupun kita hanya sekadar rasa-rasa keluar angin. Kalau rasa-rasa keluar angin, jangan was-was. Teruskan semayang dan tak perlu ambil daimul hadas. Semayang macam orang biasa. Tapi kalau dia memang yakin, saya ni memang keluar angin betul. Tak, bukan was-was ni, memang keluar betul. Okey, maka barulah dia kita hukumkan dia sebagai daimul hadas dan dia boleh ambil wuduk ketika mana ketika dia ambil wuduk dalam hukum daimul hadas. Tapi dalam wuduk daimul hadas ni, dia hanya boleh pakaikan untuk satu solat fardu saja. Nak solat qada lepas tu tak boleh, kena ambil wuduk baru. Ada orang kadang-kadang dia waktu tertentu sahaja di daimul hadas, waktu lain tak. Contohnya orang yang silsil bol, dia lepas dia kencing dia akan keluar air kencing terus. Kalau dah lama tak kencing, dia tak akan jadi benda tu. Maka ketika mana lepas dia kencing dia akan wuduk daimul hadas. Kalau dalam waktu yang tak daimul hadas, tak perlu dia niat wuduk macam tu. Dia hanya niat daimul hadas ketika mana berlaku perkara tersebut sahaja. Okey, harap faham Siti Nurbahayah. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Kalau orang istihadah pun sama ke kena niat gitu ke ambil wuduk betul. Kalau orang istihadah pun sama, dia hukum daimul hadas, yang sentiasa berhadas. Hadas dia keluar. Macam mana dia nak ambil wuduk untuk mengangkat hadas? Sebab wuduk kita ini untuk mengangkat hadas kan? Saja aku mengambil wuduk untuk mengangkat hadas yang kecil ataupun saja aku berwuduk saja aku mengangkat hadas yang kecil. Wuduk kita tujuan adalah untuk mengangkat hadas yang kecil. Maka macam mana kita nak mengangkat hadas yang kecil sedangkan hadas kita keluar? Iaitu darah. Dan darah itu bukan darah haid dan darah nifas. Maka bila bukan darah haid dan darah nifas, maka dia wajib semayang. Dia wajib solat. Dia wajib buat ibadah. Maka dia nak ambil wuduk untuk mengangkat hadas. Dalam masa yang sama, keluar sesuatu daripada kubul dia. Dan keluar sesuatu daripada kubul dia itu adalah perkara yang membatalkan wuduk. Maka bercanggah di situ. Kenapa tak bercanggah? Nak angkat hadas, tapi hadas tengah keluar. So macam mana? Maka tak boleh dia niatkan wuduk, angkat hadas. Tak boleh. Dia kena niat wuduk. Aku berwuduk ni ya Allah untuk membolehkan aku solat fardu. Sebab aku nak solat kena ada wuduk. Tapi nak wuduk tak boleh sebab keluar hadas. Maka dia complicated sikit. Maka sebab itu niat dia berbeza dengan niat orang lain. Niat wuduk dia, aku berwuduk ni untuk membolehkan. Untuk menjadi tiket untuk aku solat fardu. Okey, sebab solat tanpa wuduk tak boleh. Saja aku mengangkat hadas untuk membolehkan. Betul. Saja aku mengangkat hadas untuk bukan, saja aku berwuduk untuk membolehkan solat fardu. Dia tak mengangkat hadas dah. Saja aku buat perbuatan ini, basuh muka, basuh tangan itu untuk membolehkan aku solat fardu. Untuk menjadi tiket aku solat fardu. Kalau kena ajar sikit tu, saja aku mengambil wuduk ataupun saja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat fardu. Dia bukan mengangkat hadas. Kalau ambil wuduk dalam bilik air yang sekali dengan tandas, adakah sah? Tak ada masalah. Ambil wuduk dekat mana-mana pun tak ada masalah. Dalam laut ke, dalam bilik air ke, dalam kolah ke, tak ada masalah. Selagi mana cukup syarat wuduk. Okey. Cuma dalam masalah tandas yang tempat kita buang air tu, kita tak boleh nak lafazkan bismillah, tak boleh nak lafazkan doa sebab dia tempat najis. Maka tak boleh kita lafazkan kalam-kalam yang mulia dalam tandas. Tandas ni tempat yang buang air. Kalau bilik air yang tempat mandi saja boleh. Bilik air yang tempat mandi sahaja, bukan tempat buang najis. Boleh di situ. Okey. Dua-duanya sah wuduk, cuma masalah nak sebutkan kata-kata doa bismillahirrahmanirrahim tak boleh baca, doa berwuduk tak boleh baca dalam tu. Kalau dia tandas
Jadi kalau niat sahaja aku berwuduk kerana Allah tu tak boleh. Tak boleh bagi mereka yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas ni istihadhah, silisil bol, orang yang keluar darah istihadhah, orang yang sentiasa keluar air kencing, orang yang sentiasa keluar angin. Dia ni special hukum dia. Special. Dia pahala lebih Allah bagi pada dia, tetapi dia kena berusaha lebih sikit. Niat dia berbeza dan wuduk dia hanya boleh pakai satu solat fardu sahaja, dan dia hanya boleh berwuduk selepas masuk waktu sahaja, dan dia kena bersegera dalam wuduk dengan solat dia. Banyak hukum-hukum dia. Banyak hukum-hukum yang berbeza dengan orang lain. Agak susah lah untuk dia, tapi insya-Allah Allah berikan pahala lebih kepada dia sebab setiap usaha kita untuk ibadah, lebih banyak usaha, lebih banyak pahala. Macam tu. Lebih banyak usaha kita dalam ibadah, lebih banyak pahalanya. Maka orang yang diberi ujian daimul hadas ni, Allah berikan pahala lebih kepada dia. Maka dia kena bersyukur juga atas ujian yang Allah beri kepada dia tu. Alhamdulillah. Okey, tak ada soalan dah? Nampaknya Ustaz tak ada soalan lagi. Muslimat, kalau masih ada soalan boleh lagi bagi. Kalau tidak, Kak Long nak memberi laluan kepada Ustaz untuk memberi sedikit kalimah sebelum menutup majlis kita pada pagi ini. Ada lagi? Masih ada lagi untuk bertanyakan soalan? Kalau katalah terlepas waktu pertanyaan soalan, waktu bertanya soalan ni, nanti Muslimat boleh mesej Kak Long ataupun mesej khadimat yang lain, Puan Muslihah ataupun Puan Lily untuk bertanyakan soalan. Nanti kami akan ajukan kepada Ustaz dan kami akan sharekan di dalam grup Kuliah Duha Muslimat, InsyaAllah. Ustaz, bolehlah Ustaz kongsikan kalimah sikit Ustaz sebelum kita menutup majlis dengan Ustaz membacakan doa nanti insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya tak ada apa pun yang saya nak sampaikan, tapi mungkin perkongsian sikit. Baru-baru ni saya kematian orang terdekat dengan saya, merupakan makcik saya sendiri, Hubabah Zainab ataupun Hubabah Lu'lu'. Siapa yang pernah kenal mungkin pernah tengok gambar dia. Kita panggil Tok Lu' lah, ataupun Hubabah Lu'lu', yang merupakan seorang solehah, wanita solehah yang Allah kurniakan kepada kita. Sempat kita kenal dengan dia, sempat kita jumpa dengan dia, yang merupakan kakak kepada ayah saya sendiri, yang beliau merupakan cucu daripada Tok Kupaluh. Beliau Hubabah Lu'lu' ataupun Syarifah Zainab binti Sayyid Sagaf bin Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman tu Tok Kupaluh. Tok Kupaluh ni seorang ulama tersohorlah di Terengganu ni, yang merupakan anak kepada Tokku Tuan Besar Said Muhammad bin Zainal Abidin. Jadi Hubabah Lu'lu' ni seorang wanita ataupun seorang perempuan solehah lah, wanita solehah yang mana Allah berikan kita peluang untuk hidup sezaman dengan dia. Satu rahmat yang sangat besar bila kita hidup sezaman dengan waliullah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia wafat pada hari Selasa lepas. Alhamdulillah, ala kulli hal. Sekarang kita dah dalam proses tahlil 7 hari untuk dia. Wafat dalam keadaan solehah sangat, masya-Allah. Ketika umur beliau 103 ataupun 104 tahun. 103 ataupun 104 tahun. Alhamdulillah. Maka sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan untuk muslimat, sebab apa, kita tengok itu antara ciri-ciri wanita solehah yang kita tengok pada dia, yang mana masya-Allah kehidupannya dipenuhi dengan ibadah. Kehidupannya daripada awal pagi dia akan bangun setiap hari. Dah bertahun-tahun dah. Dia akan bangun secara automatik, dia akan terjaga daripada tidur dia pukul 3 ataupun 4 pagi dia dah bangun dah. Untuk qiyamul lail, dan dia tak pernah tinggalkan qiyamul lail. Dah beberapa tahun, banyak tahun dah dia tak pernah tinggalkan qiyamul lail. Kalau dia terbangun lewat sikit je, pukul 5.30 contohnya, pukul 5 lebih dia bangun lewat, maknanya dah tinggal beberapa minit lagi untuk waktu subuh, dia akan menangis. Menangis sebab apa? Sebab, ya Allah ampunkan aku, ya Allah maafkan aku bangun lewat hari ni. Minta ampun kerana bangun lewat padahal sebelum subuh tu, tapi dah menangis kerana takutkan kepada Allah SWT. Dia rasa kurangnya diri dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir-akhir hayat ni dia tak boleh berjalan dah, duduk di atas kursi roda sahaja, tapi ibadah dia mengalahkan orang yang lebih sihat daripada dia. Ibadah dia mengalahkan orang-orang yang boleh berjalan, boleh berlari bahkan.
Masya Allah. Dan antara kelebihan ataupun kemuliaan yang Allah beri kepada dia adalah dia sentiasa menunggu waktu solat. Sebelum azan, dia dah akan berada di tikar sejadah dengan pakai telekung dia dah. Perempuan ni sebenarnya susah nak jaga waktu solat dia sebab dia kena pakai telekung lagi, kena jaga anak lagi, banyak perkara. Tapi kalau dia boleh jaga waktu solat dia dengan kata apa, sebelum masuk waktu, dia dah berada di tikar sejadah, itu satu kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Maka harap-harap boleh menjadi inspirasi bagi muslimah-muslimah yang lain supaya kita sentiasa menjaga waktu solat kita. Paling-paling kurang pun kita bergegas selepas azan, kita dah cuba untuk tinggalkan perkara yang tak berkaitan, yang tak penting lah. Kalau yang penting boleh kita teruskan. Tapi kalau ada perkara yang tak penting, kita tinggalkan. Tengok TV ke, main phone ke, tinggalkan. Dan kita terus bergegas ke tempat solat. Kerana Hubabah Lu'lu' ini, masuk waktu solat, dia dah berada di tikar sejadah. Bermaksud apa? Bermaksud dia akan buat persiapan sebelum masuk waktu solat. Dan dia sentiasa tanya, bila masuk waktu solat? Akhir-akhir hayat dia ni, dia tak nampak dah jam. Mata tak nampak, telinga kurang dengar. Maka dia akan sentiasa selalu tanya, dah masuk waktu ke belum? Padahal baru solat tadi, tiba-tiba dia tanya lagi, masuk waktu dah ke belum? Maka dia akan sentiasa menunggu waktu solat, yang mana itu kita lihat ada pada hadis Nabi SAW, di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan itu antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Kata guru kita Sayyid Habib Umar, bukan lelaki sahaja, perempuan pun termasuk. Perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid tak semestinya masjid yang kita pergi solat tu. Masjid ni tempat semayang kita. Lelaki ataupun perempuan yang hati mereka sentiasa nak kembali ketika semayang mereka. Nak kembali ketika sejadah. Dia keluar daripada ketika sejadah, dia fikir, bila aku boleh balik semula ketika sejadah aku untuk aku menunaikan solat. Maka solat menjadi satu kelazatan bagi mereka. Solat menjadi satu, bukan kewajipan dah. Itu satu kelazatan bagi mereka. Mereka tak menganggap dah solat itu sebagai perkara yang wajib, tapi itu perkara yang untuk merehatkan diri mereka. Seperti mana Nabi SAW mengatakan pada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, cepat-cepat azan, kami nak rehat sekarang, kata Sayyidina Nabi SAW. Nabi berehat dalam solat mereka. Para ulama, para solehin, solat mereka itu mereka rasa lazat dan mereka rasa satu kerehatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka boleh bersama dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Hubabah Lu'lu' juga antara wanita yang kita tengok sentiasa dalam keadaan zikir dan juga fikir. Siapa yang pernah ziarah dia, mesti tengok dia sedang pegang tasbih. Tasbih sentiasa bergerak di tangan dia. Dan tak pernah lepaskan tasbih. Kecuali bila dia masuk dalam bilik air. Maka dia sentiasa berzikir. Berzikir. Dan sentiasa keluar daripada mulut dia yang kita dengar sampai ke akhir hayat dia pun, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Dalam keadaan dia sakit pun, 3 hari sebelum dia wafat, sentiasa itu saja yang dia minta. Itu saja yang dia sebutkan. Dan bila dia berjumpa dengan orang pergi ziarah dia, 2 perkara je dia sebut. Yang pertama minta maaf, yang kedua minta doa. Dia yang minta maaf dan dia yang minta doa. Walaupun dia tak pernah jumpa dengan orang tu ke, tak kenal siapa orang tu ke, dia akan minta maaf dengan orang tu dan dia akan minta doa daripada orang tu. Tengok macam mana tawaduknya seorang wanita solehah. Tak pernah memandang diri dia banyak ibadah, tak pernah memandang diri dia lebih hebat daripada orang tu, tak pernah memandang diri dia tu ahlul bait ke, keluarga Rasulullah ke, cucu tok kepala ke, tak pernah pandang. Dia hanya memandang diri dia hanyalah seorang hamba yang dhaif. Sentiasa minta doa dan minta maaf daripada orang. Di akhir hayat dia pun dipanggil seluruh saudara mara dia untuk datang berjumpa dengan dia semata-mata untuk dia minta maaf sahaja. Dia minta maaf. Dan di akhir hayat dia saya tengok sendiri, sehari sebelum dia wafat pukul 11.30 pagi, sebelum subuh dia datang sakit. Ketika tu dia tak berbicara dengan orang dah. Dia hanya munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keluar daripada mulut dia hanyalah Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, dan juga Alhamdulillah nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah nikmat yang Allah beri. Disebut tu je. Alhamdulillah nikmat Allah beri. Alhamdulillah nikmat Tuhan bagi. Sentiasa alhamdulillah dan nikmat tu keluar daripada lidah dia, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di saat dia ditimpa sakit yang tersangat. Sakit sakaratul maut pun dia masih lagi sebut alhamdulillah. Maka itu satu manzar ataupun pemandangan yang jarang kita lihatlah. Bagi orang dalam sakit masih lagi sebut alhamdulillah, masih lagi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu harap-harap boleh menjadi inspirasi bagi kita. Dan sebelum dia wafat, pada malam sebelum dia wafat pun
diceritakan pada kami, dia nampak ayah dia sendiri datang pada dia. Dia nampak ayah dia sendiri datang pada dia dan hulurkan tangan kepada dia. Dia pun sambut tangan ayah dia, tapi tiba-tiba dia kata besok, dia kata. Esok. Maksudnya besok dia akan pergi. Ketika itu kita tak perasan lagi apa dia sebut esok tu. Tapi itu tanda dah bahawasanya dia nak pergi dah besok hari. Itu hari Isnin, berlaku pada malam Selasa, Isnin malam. Selasa pagi dia wafat. Alhamdulillah. Maka insya-Allah moga apa yang saya kongsikan ini dapat menjadi inspirasi untuk kita. Alhamdulillah bagi siapa yang pernah ziarah dia. Kata Al-Habib Ali Habsyi, bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntunglah bagi mereka yang sempat melihat mereka ataupun melihat orang yang pernah melihat mereka. Okey? Melihat waliullah ataupun melihat orang yang pernah melihat waliullah. Melihat Rasulullah ataupun melihat orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu kemuliaan. Ataupun tak pernah melihat, au ta'allaq bihim wa lazam finahum. Tapi mereka ta'alluq hati mereka dengan para wali. Orang yang melihat satu kelebihan, tapi jangan rasa kita ni terlepas. Selagi mana kita boleh hubungkan hati kita dengan mereka, cinta pada mereka, dengan kisah mereka, kasih pada mereka dan berazam untuk mengikut jejak langkah mereka, itu satu bentuk kecintaan yang sangat agung, yang mana boleh menghimpunkan kita dengan mereka di hari kiamat nanti. Kerana kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicinta di atas dunia. Siapa yang kamu kasih atas dunia ini, kamu akan dihimpunkan dengan mereka di hari kiamat. Maka sentiasalah kita penuhkan hati kita dengan cinta kepada orang-orang soleh, cinta pada para waliullah, cinta pada para ulama, dan khususnya cinta pada Rasulullah dan para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kecintaan kita, walaupun kita tak punya banyak amalan, tak punya banyak takwa, banyak buat maksiat, tapi dengan cinta kita itu boleh menyebabkan kita bersama mereka. Maka cinta itu satu tiket yang sangat besar untuk kita dapat bersama dengan orang-orang solehin, para anbiya, para aulia di hari kiamat nanti insya-Allah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Allahumma salli Muhammad rahmati ruh Hubabah Lu'lu' Syarifah Zainab binti Said Sagaf, dan Allah luaskan kuburnya seluas-luasnya. Ustaz, bila mendengar kisah Hubabah Lu'lu' ni Ustaz, Kak Long catat beberapa kalimah daripada Ustaz sebelum ni. Sewaktu di Ustaz ada buat perkongsian juga di alumni Dar Az-Zahrah, iaitu yang pertama tu Ustaz kata kita peringatan Ustaz adalah kalimah Ustaz adalah jaga kehidupan muda, insya-Allah Allah akan jaga kehidupan tua kita. Betul Ustaz macam tu ayatnya. Jadi Hubabah Lu'lu' ni antara orang yang dah menjaga kehidupan muda dia daripada menyakiti orang, daripada buat sakit pada orang, dan dijaga tubuh badan daripada maksiat, maka Allah sendiri akan jaga kehidupan dia di hari tua dia. Maka begitulah yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang jaga kehidupan dia di dunia, Allah akan jaga kehidupan dia, bukan di dunia. Barang siapa yang menjagakan kehidupan dia di waktu syabab, waktu muda dia, maka Allah sendiri akan jagakan kehidupan dia di waktu tua dia. Sama juga kalau kita berbuat baik kepada orang tua, maka waktu kita tua akan datang pula orang lain yang berbuat baik kepada kita. Itu dah memang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibalas walaupun di atas dunia. Kama tadinu tudan. Al jaza min jinsil amal. Satu balasan itu akan kita dapat berdasarkan amalan kita. Dan seperti mana kita berhutang, kita akan dibayar hutang itu. Siapa yang berbuat baik kepada orang tua, buat baik pada mak ayah dia, buat baik pada anak dia, maka waktu dia tua nanti, anak dia akan buat baik pada dia, orang-orang lain akan buat baik pada dia, akan dibantu dan diberi khadim ataupun orang yang berkhidmat untuk dia. Sebab apa? Sebab waktu muda dia dulu dah banyak berkhidmat untuk orang lain. Maka Allah akan balas benda tu atas dunia ni. Allah akan balas. Maka kita tengok macam mana ramainya orang yang cinta pada Hubabah Lu'lu' ni, sebab dia dah banyak cinta kepada orang ketika waktu dia muda. Dia dah banyak buat amal ketika waktu muda, maka Allah balas ketika waktu dia tua, sampai ke waktu wafat dia pun, sampai sekarang pun masih lagi ada orang yang terinspirasi dengan kehidupan dia. Dia dah pergi meninggalkan kita, tapi cerita dia, kisah dia, tengok wajah dia pun dah boleh memberi inspirasi pada kita, dah boleh mengingatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan satu lagi itu amalannya ialah suka bersedekah. Betul, suka bersedekah. Dia sangat-sangat suka bersedekah, dan setiap kali kita kalau kecil-kecil dulu
Sekarang dah malu lah, dah tua. Dulu kecil-kecil tak malu. Kalau nak beli aiskrim ke nak beli apa, pergi jumpa dia. Pergi ziarah dia, salam dia, dia mesti bagi duit. 50 sen ke, 20 sen ke, RM1 ke. Zaman dulu 50 sen dah besar, RM1 dah besar dah. Tak, dia akan beri juga duit. Saya masih simpan lagi duit-duit yang dibagi. Sempat kita simpan, yang tak kita belanja sebab kita tahu duit itu akan menjadi kenangan bagi kita suatu hari nanti. InsyaAllah Ustaz. Kemudian menyambung silaturahim ya Ustaz ya. Seorang wanita muslim, wanita solehah yang menyambung silaturahim. Ya, dia selalu menyambung silaturahim walaupun dia tak pergi berziarah, tapi dia selalu bertanya tanya tentang fulan tu, tanya tentang fulan ni. Dia tak keluar rumah dah, sebab dia dah tua. Jadi orang yang akan datang ziarah dia, tapi dia sentiasa tanya, mana anak saudara dia nama fulan, mana anak saudara nama fulan. Dia ramai anak saudara dia, ramai. Dia tak ada anak. Dia hanya ada anak saudara yang ramai. Maknanya anak menakan yang ramai. Ramai sangat. Dan dia akan sebut seorang-seorang nama dia. Mana fulan, mana fulan, mana fulan. Kenapa fulan lama tak datang? Kenapa fulan lama tak nampak muka? Hatta kalau dia datang orang ziarah pada dia pun, dia akhir hayat dia tak nampak mata, tak nampak lah. Tapi dia akan tanya, siapa ni? Siapa ni? Kalau dia tahu siapa, kenapa lama tak datang? Kenapa lama tak jenguk tok? Dia akan tanya. Maka itu cara dia menyambung silaturahim. Sebab menyambung silaturahim tak semestinya dengan ziarah. Paling-paling korang kita bertanya khabar kepada mereka. Jangan biar putus senyap macam tu sahaja. Tak ada. Dia tak akan biarkan orang hilang macam. Dia akan tanya, mana si fulan tak datang lama. Sihat ke dia? Sihat ke orang ni? Sihat ke macam mana? Dah mati ke dah hidup ke? Macam mana? Dah dapat anak ke macam mana? Dia akan tanya. Maka itu antara satu kelebihan. Kata Nabi SAW, man ahabba an siapa yang saya tak ingat lafaz hadis dia, siapa yang nak dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Satu kelebihan yang Allah beri kepada orang yang sambung silaturahim, yang pertama murah rezeki, yang kedua panjang umur. Bagus juga tips daripada Ustaz ni, sebab sekarang dalam waktu PKP kita tak boleh berziarah, kita terputus hubungan dengan ibu bapa kita yang jauh ya, ada yang tak boleh merentas negeri. Jadi menyambung silaturahim tu bukan saja macam pesan Ustaz, bukan saja dengan kita pergi ke rumah orang tu, tapi dengan kita sentiasa bertanya khabar dengan saudara mara kita. Lagi-lagi Maksudnya sekarang kat situ dah ada menyambung video call apa silaturahim. semua. Dah ada video call apa semua, dah boleh call, nampak muka kan, boleh buat benda tu. Maka itu satu kelebihan yang Allah beri pada kita untuk kita sambung silaturahim dengan kita video call pada mereka, tanya khabar mereka. Yang itu pun boleh menggembirakan mereka sebenarnya. Orang-orang tua ni boleh gembira walaupun kita hanya bertanya khabar pada mereka, mereka suka untuk kita bertanya khabar tentang mereka. Allahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Allahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga kisah Hubabah Lu'lu' yang wafat pada usia 103 tahun, 105 tahun ya Ustaz. 103. Bila Ustaz sebut 103 tahun ke 105 tahun tu, saya teringat sahabat Rasulullah bernama Anas. Panjang umurnya sebab amalan-amalan suka bersedekah, menyambung silaturahim. Mudah-mudahan kisah Hubabah Lu'lu' boleh menjadikan inspirasi kepada kita semua wanita muslimat. Walaupun kehidupan muda kita mungkin tidak sehebat Hubabah Lu'lu', ada banyak lompang sana sini, ada banyak compang-campingnya. Tapi pada usia-usia yang Allah sudah berikan kepada kita ni, kita gunakanlah sepenuh-penuhnya. Ambillah peluang di mana di saat Allah menggerakkan hati kita berhimpun di dalam majlis-majlis ilmu untuk mendapat ilmu, apatah lagi daripada Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah memberi seluruh rahmatnya kepada kita, keampunannya kepada kita atas dosa-dosa silam kita, atas semua kesilapan-kesilapan silam kita, dan kita banyak-banyak berdoa dalam majlis ilmu ni. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita akan dibangkitkan bersama dengan Sayyidah Fatimah nanti di mahsyar, dan berjalan berombongan bersama Sayyidah Fatimah menuju ke syurga Firdaus Allah tanpa hisab, insya-Allah. Amin. Dan insya-Allah Ustaz boleh akhiri pertemuan kita pada pagi ini, yang mana hari ini juga adalah hari puasa putih Ayyamul Bid. Alhamdulillah bagi yang dapat berpuasa pada hari ini, mengambil kemuliaan pula di bulan Muharram.
Alhamdulillah Allah masih bagi peluang selepas 10 Muharram kita bersambung pula dengan Ayyamul Bid. Mohon Ustaz akhiri pertemuan kita pagi ini dengan doa. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi saya nak kongsikan hadis Nabi SAW. Khairun nas man zada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertambah umurnya dan bertambah baik amalan dia. Maka setiap umur kita yang bertambah itu, biarlah umur itu menjadi umur yang lebih baik untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertambah umur dan lebih baik amalan dia. Bertambah baik amalan dia. Bermaksud apa? Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umur tapi buruk amalan dia. Lebih baik pendek umur dan baik amalan daripada panjang umur dan buruk amalan. Tapi yang lebih baik adalah panjang umur dan baik amalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hubabah lu'lu' binti Sayyid Sagaf. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققا بحقائقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له وظاهر وباطن في عافية والسلامة برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempur ranjangnya. Tak terjangkau tinggi berketinggian, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketinggimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak
tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar